And sekarang kita nak masuk yang dua eksperimen. Okay, yang ni yang selalu student lemah sikit untuk soalan ni. So, jom kita buat sama-sama. Untuk dua eksperimen, dia macam tadi. Dia still kita kena senaraikan ruang sampel, senaraikan peristiwa. Cuma dia kena tambah tanda peristiwa. Nanti kita akan tengok. Dan cara untuk menyelesaikan bila dua eksperimen ni, dia ada banyak cara. Saya akan guna dua cara, iaitu yang selalu digunakan. Iaitu satu adalah jadual. And then dua adalah satah koordinat. Saya akan tunjukkan dua cara ni untuk dua eksperimen. Saya tak tunjuk yang gambar rajah pokok. Gambar rajah pokok ni saya hanya akan tunjuk nanti next week bila melibatkan 3 eksperimen. Okay? Bukan, dia 2 eksperimen tapi dia 3 peristiwa. Ya Allah. So 3 peristiwa macam tu. Okay? So dari sini, jom kita buat 2 soalan macam mana nak tengok bentuk jadual dengan satah koordinat. Saya akan tunjuk satah koordinat lah dulu dan baru dalam bentuk jadual. So dari sini kita buat soalan ni. Kita buat satu soalan je. Nanti saya bagi lagi soalan lain. Okey, untuk soalan ni dia kata sebiji dadu dilontar, nampak tak? Dan sekeping duit shilling dilambungkan. Maksudnya tadi dia kata satu je eksperimen, iaitu dia baling dadu je. Sekarang ni dah ada 2. Ni eksperimen 1. Ni eksperimen 2. Dah ada 2 eksperimen. Dan sekarang kita tengok peristiwa dia pula. E ialah mendapat nombor genap daripada lontaran dadu. So ini mendapat nombor genap bagi lontaran dadu. H ialah peristiwa mendapat gambar daripada lambungan duit shilling. Maksudnya H dengan T lah. Dapat gambar. H. So senaraikan dan cari kebarangkalian. Okey, yang ni bila kita nak buat dia punya sample space, ruang sampel, dia dah ada 2 event, 2 peristiwa. So kat sini kita akan guna konsep satah koordinat. Saya tunjuk satah koordinat dulu macam mana nak senaraikan. So ni satah koordinat dia. Jadi kita senaraikan apa benda yang dia buat mula-mula dulu, which is dadu. So dadu, saya tulis kat sini dadu, iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau tak nampak kenapa kena tulis macam ni, kita tulis kat sini dadu. Dadu apa ruang sampel dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then untuk duit shilling. Shilling adalah H, T. Saya buat head dengan tail gambar dengan belakang. Okay, H untuk gambar. And then dia kata E adalah, saya senaraikan peristiwa E adalah peristiwa mendapat nombor genap. Nombor genap. Then H adalah untuk gambar. Okay. And then dari sini saya senaraikan dulu untuk peristiwa yang pertama, dadu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya tanda kat situ. And then dia punya shilling. Shilling adalah head dengan tail je. Head, tail. So dari sini, untuk dapat dia punya sample space hasil gabungan, sample space, ruang sampel keseluruhan, saya akan tanda ni semua. Saya akan buat titik. 1H, 1T, 2H, 2T, 3H, 3T, 4H, 4T, 5H, 5T, 6H, 6T. Macam tu. Lepas saya dah tanda, baru saya tengok apa syarat-syarat dia, iaitu A, peristiwa A ialah genap, nombor genap. Saya tulis kat sini E. So ni adalah nombor genap. And then kat sini H untuk gambar. Okay, nampak tak? Ni saya dah buat senaraikan ruang sampel. Yang peristiwa ni saya belum lagi tanda dekat sini. Jadi dari sini saya ambil pensel sebab senang nak
tunjuk nanti. Hope nampak So untuk ni nombor genap, kalau saya tengok di sini, nombor genap adalah 2. Saya bulat peristiwa dia. Ni yang saya kata step ni, tanda peristiwa. 2, 4, 6. Okay. So bila dari sini, and then baru saya tengok belah gambar pula. H, dia nak belah H. So H adalah sini. Okay. Dan tanda persamaan antara dua peristiwa. Nampak tak ada persamaan yang diorang ni bertembung, iaitu sini tak bertembung, sini. Sini 1. And then sini 2, dia bertembung. Sini 3. Tanda siap-siap supaya you tak pening nanti. So lepas you tanda ni, baru kita boleh dapat jawapan. Baru kita tengok untuk A. A dia kata E union H. E union H. Untuk union, kita akan tulis semua dan jangan ulang benda yang sama. So kat sini saya akan tulis 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H. Nampak tak? Dia semua. Kita akan gabung semua sebab dia union. Union gabung. Dan atas ni, kan sini adalah dia punya peristiwa sepatutnya kan. So saya tak nak ambil yang bawah dah. Saya takkan ulang. So saya akan ambil atas ni je. So tinggal 2T, 4T, 6T. Macam tu. So saya senarai balik Dia akan jadi 1H sampai 6H. 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H. And then ni semua saya dah tulis. Baru saya tengok atas pula. 2T, 4T, 6T. 2T, 4T, 6T. So ni saya dah senaraikan E union H. Jadi untuk cari kebarangkalian dia, saya kena tahu bilangan lah E union H ni berapa. So saya kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau nak nampak lagi senang, kira atas ni je lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So dapat 9. Jadi untuk cari kebarangkalian dia, kita kira semua sekali berapa sample space dia. 1, 2, 3, 4, 6 darat 2 je lah. Ni setiap barisan ada 2 kan. 2, 4, 6, 8, 10, 12. So bilangan sample space dia adalah 12. Jadi untuk kebarangkalian dia, PE union H adalah number of E union H bahagi number of sample space, iaitu 9/12. Boleh kecilkan, saya naikkan ke atas. Akan jadi 3/4. So ni adalah jawapan dia untuk E union H. Alright. And then B. B ni dia senang sikit sebab B dia E intersect dengan H. Okay, saya letak kat sini. Kalau untuk B, E intersect H, saya salin kat sini. E intersect H. Untuk E intersect H, kita dah bulat dari awal tadi yang mana sama. Yang mana yang bersentuh sama. So kita buat 2H, 4H dengan 6H. So kat sini kita akan dapat 2H, 4H dengan 6H. Okay. So dari sini, bila kita dah dapat, kita tahulah bilangan untuk E intersect dengan H. Dan kita tengok 1, 2, 3. Ini E dan H So 1, 2, 3. Jadi bilangan dia 3. Bila kita nak cari kebarangkalian, guna formula yang sama, iaitu probability bersamaan dengan bilangan E dan H bahagi bilangan sample space. So kita dapat kat sini 3 per berapa tadi? 12 sample space dia. So kat sini 12. Jadi kita akan dapat 1/4. Jadi ni jawapan dia. Okey, ni saya tunjuk menggunakan kaedah satah koordinat. Kalau dalam exam dia macam suruh senaraikan. Dalam SPM antara macam ni ataupun satu lagi jadual yang saya akan terang lepas ni. So untuk jadual dia sama juga macam ni. Okey, saya tunjuk cara jadual pula
Untuk cara jadual, okay, sekejap. Mana marker saya? Okay. Saya akan tulis untuk belah kiri ni selalunya dalam exam dia dah bagi, tapi ni saya tulis je lah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah bahagian dadu. Okay, yang peristiwa pertama. And then untuk yang atas adalah head dengan tail lah. Jadi saya garis kat sini, garis kat sini, garis kat sini. Saya garis, garis, garis. Okay. Ni selalunya dalam exam, dia akan isi sikit kat sini. Lepas tu dia suruh kamu sambung buat. Macam tu dalam exam. So kat sini kita isi je lah, iaitu 2H. Ni maksudnya kita tengah isi untuk ruang sampel. Kali ni kita tulis terus. Ni 2T. Sini gabungan 3H. 3T. Ni peristiwa pertama, ni peristiwa kedua So ni 4H, 4T, 5H, 5T, 6H, 6T. Okay. So yang cara pertama tadi yang saya tunjuk, kita guna satah koordinat. Satah koordinat ni lagi senang sebenarnya. Okay, jadual pun okey lah. Okey lah cara dia. So, ni cara jadual. Jadi, tadi kita dah define dah apa benda E, apa benda H. Kita dah tengok tadi dapat nombor genap, dapat gambar. So, dari sini sama juga. Cuma dalam exam kamu janganlah tak padam balik lepas buat. Okay. So, untuk kat sini, dia kata first, soalan dia still sama. E union H. So, kita buat dulu apa benda E, apa benda H. E ni adalah nombor genap. So, kat sini nombor genap dia ni adalah peristiwa pertama So, saya tulis kat sini peristiwa pertama dia adalah genap, nombor genap. And peristiwa kedua dia adalah dapat H. H. So, bila kita dah dapat, saya bulatkan kawasan dia. Iaitu sini adalah pertama. Hope nampak Kalau tak nampak, saya kena guna jap pen. So, kat sini 2, nombor genap. Nombor genap seterusnya 4. Nombor genap seterusnya 6. Macam tu. And then, dia kata dia nak H sahaja. So, H kat sini lah. Nampak tak? So, dekat sini, kalau ikut step dia tadi, lepas kita dah senaraikan peristiwa, senaraikan ruang sampel, tanda peristiwa, dan kita tengok apa persamaan antara diorang ni. So, ni dia garis semua, garisan ni. And then, kat sini 2, 4, 6 kan, untuk peristiwa pertama. So, yang sama dia adalah, kat sini 2H, 2, 4H, dengan 6H. Nampak tak persamaan dia? So, dari persamaan ni, lepas dah tanda, senang kita nak jawab soalan. Macam tadi juga, iaitu, first, dia tanya, E union H. So, untuk E union H, kita senaraikan semua, tapi jangan ulang yang mana yang sama. Itu je konsep dia. So, dari sini saya nampak, sini garisan semua kan. So, saya salin je semua, 1H sampai 6H. Sebab semua termasuk. Kita nak gabung untuk U. O. Okay. So, kat sini kita akan dapat 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H. So, kita dah buat untuk nirai ni. Dan untuk nirai ni tinggal 3 je. 2T, 4T, 6T. So, kita gabung semua. 2T, 4T, 6T. Okay. Ini adalah untuk O. Kita gabung semua. Nampak tak? Sama je jawapan dia. 1H sampai 6H. And then 2T, 4T, 6T. Sama. And then cari keberangkalian saya tak tunjuk dah lah sebab konsep dia sama. Bilangan dengan bahagian sample space lah.
And then untuk E dan H pula. Bila dan, kita tengok persamaan sahaja. Persamaan. Jadi persamaan kita tengok, kita dah tanda tadi. 3 ni je. So dia akan dapat 2H, 4H, 6H. 2H, 4H dengan 6H. So ni adalah E dan H. So you kena ingatlah ni, untuk OR iaitu union, gabungan, kita akan gabung semua tapi jangan ulang yang mana kita dah tulis. And then E intersect H iaitu bersilang, kita akan tengok yang sama sahaja. Okay. So ini adalah yang tadi saya sebut, iaitu 2 eksperimen. Okay, kita dah tengok gabungan untuk 1 eksperimen, gabungan untuk 2 eksperimen. And saya ada satu lagi soalan. Cuma soalan ni is quite challenging. Kalau siapa nak try boleh buat sama-sama. Okay. So kali ni dia baling dadu tu 2 kali. Tadi sekali je dengan dia buat dengan coin kan, dengan shilling. Kali ni dia berkata sebiji dadu dilontar sebanyak 2 kali. Okay, so eksperimen dia melibatkan dadu 2 kali. So dadu, saya senaraikan dulu ikut step, iaitu sample space dia, ruang sampel dia is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama je. Okay. So G ialah peristiwa mendapat nombor perdana. So G, nombor perdana. Saya tulis perdana je So nombor perdana ni apa? Nombor perdana ni adalah nombor yang start dari nombor 2 dan boleh dibahagi dengan nombor 1 dan dirinya sahaja. Dia tak dapat baki. So dari sini start nombor 2, 1 ni bukan nombor perdana lah. Dia start dari 2 lah. 2, 3, 4 bukan 5. So 3 ni. So ni adalah untuk G. Saya keluarkan maklumat je. And then dalam lontaran pertama. So ni untuk lontaran pertama. H ialah peristiwa mendapat faktor bagi 18. So H, faktor bagi 18. Faktor bagi 18 ni apa? Faktor bagi 18 ni adalah 18 bahagi dengan nombor tu kita takkan dapat baki. So sebagai contoh 18 bahagi 1 akan dapat 18, which is betul lah faktor, tak ada baki. 18 bahagi 2 boleh. 18 bahagi 3 boleh ke tak? Kita check lah. Kalau siapa yang malas nak fikir, kita check je. So 18 bahagi 3 boleh. 18 bahagi 4 tak boleh. 18 bahagi 5 tak boleh. 18 bahagi 6 boleh. Okay. So ni adalah untuk balingan kedua. Jadi dari sini baru kita baca seterusnya. Selesai senaraikan dan cari kebarangkalian. Macam biasa kita nak senaraikan dulu G union H. Jadi saya ambil dulu ini. Sebelum kita nak senaraikan, kita kena buat senaraikan ruang sampel. So kita buat untuk ruang sampel, tadi saya dah ajar. Kita buat cara pertama dulu, iaitu satah koordinat. Saya guna cara satah koordinat dulu. Okay, untuk satah koordinat kita akan buat peristiwa pertama kat bawah. Okay, ni peristiwa pertama, lontaran pertama, which is kita akan dapat nombor perdana. Ini adalah lontaran kedua, iaitu faktor 18. Okay, and then kita baling 6. Maksudnya dadu lah. Kita akan dapat sample space dia. Tadi kita dah senaraikan. Sample space dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk eksperimen pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Senaraikan dulu. And then untuk dia punya Y pun adalah lontaran kedua, still baling dadu, which is 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia jadi banyak sebab dadu ni banyak. 1, so kita kena titik-titik-titikkan lah. Dah nama pun koordinat kan, satah koordinat. 6. So ni pun 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3,
4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, lepas saya dah buat ini, kita panggil sebagai ruang sampel. Ruang sampel adalah semua. So, semua kat sini kalau kita bilang setiap barisan ni 6. So, 6, 12, 18, 24, 30, 36 lah bilangan sample space dia. Ruang sampel dia. Jadi sekarang baru kita tengok syarat dia. Syarat dia yang pertama ialah nombor perdana. Tadi kita dah senaraikan. Nombor perdana adalah 2, 3, 5. Jadi saya bulatkan kawasan 2, 3, 5. Which is kat sini. 2, 3, 5. Okay, so kita dapat untuk balingan pertama. And then untuk balingan kedua, dia nak faktor 18. So faktor 18 kita tengok kat sini ada 1, 2, 3, 6. So sini lah 1, 2, 3, 6. Jadi saya bulat 1, 2, 3, 6. Saya patut ada highlight lah. Di mana highlight saya? Okay, so dari sini saya tandakan yang mana yang sama. Okay, this is my highlight. Okay, 1 ni tak sama. 2 ni dia bertembung. Tengok ni, dua event ada kat situ. And then 3 pun dia bertembung. 5 pun dia bertembung. 4 tak bertembung, 5 tak bertembung. 6 pun tak bertembung. Dia bertembung dekat 3 line ni je. So setiap barisan akan samalah kat 3 line tu je. Sini, sini, sini. Sini, sini, sini. Saya tanda yang mana sama siap-siap tau. Supaya senang nanti. Okay. So sampai situ kita dah buat step sampai tanda persamaan antara dua peristiwa. Dan baru kita boleh tengok jawapan. So untuk jawapan yang pertama dia minta G union H. G union H. So ni adalah G, nombor perdana. H adalah faktor 18. So untuk G union H adalah gabungan. So untuk gabungan, ini adalah lontaran pertama. Kita kena baca yang ni dulu lah, start dari sini. So kalau dari sini, kita baca kat sini adalah satu-satu lah. 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1. Kita akan gabung semua. So gabung. Lepas tu tambah yang ni, 6 ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then yang ni pula, macam tu. Okay, so saya senaraikan satu-satu lah kat sini. Ni kalau saya nampak 1, 1, 2, 1, 3, 1. So saya senaraikan lah kat sini. 1, 1, 2, 1. Saya tulis ke depan 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1. So ni saya dah ambil satu nilai ni. 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1. Dan saya ambil nilai yang kedua pula. 1, 2, 2, 2. Macam tu. Saya ulang lagi. 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2. So saya dah ambil nilai yang kedua, iaitu 1, 2 sampai 6, 2. Dan seterusnya saya ambil nilai yang ketiga pula, nilai yang ketiga ni. So 1, 3 sampai 6, 3. Okay. So 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3. Okay, so saya dah ambil 3 nilai ni. Dan kita nak gabung semua kan sebab U. So kita akan ambil 6 ni pula. So saya ambil yang nilai 4 ni lah. So 2, 4, 3, 4 dengan 5, 4. Okay, so ni untuk yang 4 ni. Dan 5 pula kita akan dapat 2, 5, 3, 5, 5, 5. Okay, and then baru saya ambil yang last kali, which is 1, 6 sampai 6, 6. So 1, 6, 2,
26, 36, 46, 56, 66. So dah complete. Dan dari sini kita boleh tahulah bilangan G union H dia berapa. Kalau kamu pening nak kira dari sini, kamu kira je dari sini, which is 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. So sini 6, 6, 6, 6, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 campur 6, 30. So 30. Macam tu. Okey. Jadi untuk cari kebarangkalian dia, kita guna formula yang samalah, iaitu P G union H. Kita nak cari kebarangkalian dia. N G union H bahagi N S. So NG union H kita dah tahu 30 bahagi dengan sample space dia, bilangan dia 36. So kita tekan kalkulator kat sini, mana? 30 per 36. So dapat 5 per 6. So ini adalah jawapan untuk A, iaitu G union H. And then untuk B, saya buat atas ni B. Dah ada lukisan, senang sikit. So untuk B, kita nak buat G intersect H. G intersect H, kat sini saya dah colour dah yang hijau ni, yang mana sama antara dua-dua peristiwa ni. So saya senaraikan je lah, iaitu 21 sini So dari sini saya senaraikan dia adalah 21, 31, 51, 31, 51, and then 22, 32, 52, and then 23, 33, 53, and then apa lagi sama yang last ni, 26, 36, 56. So buka kurungan, tutup kurungan. Then dah dapat untuk persamaan G intersect dengan H, iaitu apa yang sama antara dua peristiwa ni. Jadi dari sini kita dapat bilangan dia N G intersect H adalah, kita kira je lah. Kalau saya suka kira atas ni. Ni kalau dia suruh senarai. Ni kalau nak kira, kita tengok sini terus lah. 3, 6, 9, 12. So dapat 12. Jadi kebarangkalian dia adalah sama. Kita akan per dengan, saya buat terus 12 per dengan sample space, iaitu 36 tadi. Ni 36. So 12 per 36, 12, 24, 36, 1 per 3 lah. Dapat jawapan dia 12 per 36. 1 per 3. So ni adalah jawapan dia jika kita menggunakan satah koordinat. Okay. And then saya nak tunjuk menggunakan jadual. Dua-dua cara ni je saya akan tunjuk. Dan saya habislah. Saya tunjuk satu lagi cara untuk jadual. So untuk jadual, sama juga. Untuk eksperimen pertama, lontaran pertama, kita akan tulis di bahagian straight sini, which is bahagian belah sini lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Macam tu. Ni untuk lontaran pertama. Okay. And then untuk lontaran kedua, kita buat atas pula lah, which is 1, saya tak jauh-jauh sikit, 2, 3, 4, 5, 6. So, saya garis. Okay. So dari sini, ni kalau dalam SPM, dia akan bagi jadual ni. Kadang-kadang dia bagi, kadang-kadang tak bagi. Kalau dia tak bagi, better guna satah koordinat. Sebab tu saya terang satah koordinat. Kalau dia bagi, kita just isi dan dah dapat teruslah ruang sampel dia. Okay. So dari sini, ini adalah lontaran pertama. Saya tulis satu je. Ini adalah lontaran kedua. Lontaran pertama tadi, dia dah kata akan dapat nombor perdana. So sini perdana.
And lontaran kedua dia nak faktor 18. Okay. So dari sini kita buat satu-satu. Bila macam ni kita akan dapat terus. So dalam exam dia akan isi macam satu-satu. Gabung X, Y. Satu. Belah sini dulu dan belah sini. So sini 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Kalau dalam SPM, selalunya dia akan isi 2 line. Then kamu sambung lah. Macam tu. 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Ni pula 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6. Then 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6. Dan 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6. Ni panjang sikit sebab dia itulah dadu. 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6. Okay. Then bila you senaraikan ni, you dah tahu ini adalah sample space dia. Ni dah ada terus. Kalau tadi kita just dot. Kalau yang ni kita ada terus nilai dia. Jadi dari sini kita dah tahu still sama dia punya sample space dia. Kita boleh dapat bila dah senarai. So bilangan sample space dia adalah satu line ni ada 6. So 6 darab 6 lah. 6, 12, 18, 24, 30, 36. 36 bilangan sample space dia. So kita tanda macam tadi, iaitu nombor perdana yang pertama. Nombor perdana adalah dalam exam guna pensel lah. Saya nak tunjuk kamu, saya guna pen lah ni. Maka, so nombor perdana macam tadi adalah 2, 3, 5. So 2, 3, 5. Okay. And then faktor bagi 18 adalah 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 6. Senang nak tanda. So, this is here lah. 1, 2, 3, 6. Okay. So, kita dah tahu ni memang senirai. 1, 2, 3, 6. And then yang tadi kita hanya tanda 2, 3, 5 kan. 2, 3, 5. So sini 5. So yang akan sama nanti nilai-nilai ni lah. 2, 3, 5 ni. So saya tanda siap-siap untuk satu nilai je. So 2. Dekat sini. 1, 2, 3, 6. Yang sama. So bila kita dah tanda tu, kita dah tahulah nilai dia akan sama lah. Saya ikut balik je. Dia akan sama line dia. Sini 2, 3, 5. Okay. So kita dah tanda 2, 3, 5. Lepas tu kat sini 1, 2, 3, 6. Okay. Ni yang sama. Jadi untuk step ni kita dah buat senaraikan ruang sampel, senaraikan peristiwa, tanda persamaan antara dua peristiwa. Okay. Dan untuk cari jawapan, yang ni macam tadilah. Which is, kita nampak untuk lontaran pertama, kita akan baca yang ni dululah. Which is, kita akan start 1-1, 1-2, 1-3, 1-6. Boleh buat macam ni. Ataupun yang nak baca ke bawah pun boleh. Sebab ni dah satu nirai kan. Kita just tambah je lah. Which is 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1. Nampak tak sama? 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1. Then 1-2, 2-2 sampai 6-2. So jawapan dia akan sama. Jadi saya tak tulis balik lah. Akan panjang pula nanti. So you nak try boleh. Nanti you akan dapat sama. Okay. And then untuk intersect pun. Mana yang tadi saya buat. Kita buat yang intersection. Okay. Ni bukan. Mana tak tadi. Ni. Untuk intersection. Bukan.
Oh, yang ni lah. Okey, yang ni. Nampak tak dia sama? 21, 31, 51. 22, 32, 52. Nampak? Sama. 23, 33, 53. 26, 36, 56. Okey. So, kebarangkalian dia pun sama je macam tadi. Ni je saya nak tunjukkan macam mana cara untuk jadual dan macam mana cara untuk satah koordinat. Okey, dua-dua cara ni kalau soalan SPM tu dah bagi jadual, kita akan guna cara jadual. Kalau soalan SPM tu dia tak bagi apa-apa, dia suruh senaraikan ruang sampel sahaja, memang akan ada soalan A tu, antara dia bagi macam ni atau dia suruh senaraikan ruang sampel. Kita buat satah koordinat lah, cepat sikit. Tak payah senaraikan macam ni. Okey. So, saya rasa hari ni sampai situ sahaja, which is kita dah cover untuk peristiwa bergabung yang first ni. Jadi next week kita akan cover lagi 2 subtopik lah, itu peristiwa bersandar ni dengan peristiwa saling eksklusif ni. Jadi sampai situ sahaja hari ni. InsyaAllah nanti kita jumpa minggu depan, Sabtu Ahad pukul 9 malam. Okay, bye. Assalamualaikum.